Jumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Kali ini standard pembelajaran kita adalah menyiasat dan mentafsir persamaan garis lurus dalam bentuk lain seperti AX tambah BY sama dengan C dan A per X, X per A tambah Y per B sama dengan 1 serta menukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C dan sebaliknya. Baik, Jadi sebenarnya hari ini kita nak tengok persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus apa dia? Y sama dengan MX tambah C. Baik. Ini kita sudah sedia maklum pada kelas yang lepas. Y sama dengan MX tambah C. M mewakili kecerunan, C mewakili pintasan Y. Pada tugasan yang lepas, kamu sudah belajar mengenal pasti nilai M dan C dalam persamaan garis lurus. Baik, jadi pada kali ini kita nak belajar persamaan garis lurus ini, kita nak tukar dia ke dalam bentuk yang lain. Dia ada dua lagi bentuk yang boleh kamu jumpa lah ataupun boleh kamu bentuk, iaitu AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Maksudnya daripada persamaan Y sama dengan MX tambah C, kita boleh tukar kepada bentuk ni. Dan daripada AX tambah BY sama dengan C, kita boleh tukar kepada bentuk ini. Dan daripada sini boleh tukar kepada bentuk ni. Ataupun daripada Y sama dengan MX tambah C, boleh tukar kepada bentuk ni. Dia sama. Boleh saya mana-mana. Bentuk saja yang berbeza. Nilai bagi M ni tetap tidak berubah. Baik, okey. Jadi inilah persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C juga boleh ditulis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dan X per A tambah Y per B sama dengan 1, yang mana A tidak sama dengan kosong, B tidak sama dengan kosong lah. Jadi A ni adalah nilai dia tak boleh kosong lah. Kalau kosong ni habislah semua jadi X jadi kosong, Y jadi kosong lah. A ni adalah sebarang nombor lah. Okey, baik. Okey, kita pergi. Bagaimanakah anda menukarkan persamaan garis lurus? Okay, kita tengok contoh lah. Seperti biasa tengok contoh. Tukarkan persamaan garis lurus di bawah kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan MX tambah C. Baik, okey. Maksudnya ada ditukar ada kepada dua bentuk lah. Ini bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Okey, nampak? Dia bagi dalam bentuk 2x tambah 3y sama dengan 12. Baik, okey, kita tengok dulu soalan A. Okey, 2x tambah 3y sama dengan 12. Kita tukar dulu ke dalam bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kita nak tukar dulu kepada bentuk ni. Baik, okey. Jadi bila kita nak tukar, di mana kita nak mula? Okey. Kita tengok ni. 1. Maksudnya kita bandingkan persamaan di atas dengan persamaan yang bawah ni, kita bandingkan. Kita tengok 1 ni. Maksudnya 12 ni persamaan asalnya adalah 12. Kita nak tukar kepada persamaan yang baru, yang mana 12 ni dia jadi 1. Okey, macam mana 12 ni nak jadi 1? Macam mana 12 ni nak jadi 1? Senanglah kan? Selalu saya cakap dalam kelas, bagi dengan 12. 12 nak jadi 1, kita bagikan dengan 12. Jadi apa kita buat? Kita tulis balik, 2x tambah 3y sama dengan 12. Jadi 12 ni bagi 12. Jadi 12 bagi 12 sama dengan 1. Baik, okey. Jadi ingat dulu dalam teknik kaedah penghapusan kita belajar masa tingkatan yang lepas. Kalau di sebelah kanan kita bagi dengan 12, di sebelah kiri pun kita kena bagi dengan 12. Semua bagi 12 lah.
Jadi bagi 12, jadi kita akan dapat 2 bagi 12, hapus. Sini jadi 6, jadi 6 lah. Atas 3 dengan 12, 3 darab 1, 3, 3 darab 4. 12 bagi 12, hapus tinggal 1. Ini tujuan kita ni. Tujuan kita ni nak jadikan 12 tu jadikan 1. Jadi kita bagi dengan 12. Jadi kita dapat satu persamaan yang baru. X per 1 ni tak boleh tulis lah kan. X per 6 tambah Y per 4 sama dengan 1. Hashtag. Okay. Jelas jelas. Okay. Kita pergi ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ni kita nak tukar dia ke dalam Y sama dengan X tambah C. Y sama dengan MX tambah C. Baik, okey. Nampak? Jadi, di mana kita nak mula? Okey, kita tengok kalau kes yang ni, kita tengok Y ni. Okey. Jadi, dalam persamaan di atas, tengok mana yang ada Y. Inilah. Ni 3. Tapi dia 3Y. Dia bukan Y. Dia 3Y. Maksudnya apa? Maksudnya, kita nak jadikan dia Y, apa perlu kita buat? Macam mana kita nak buang 3 ni? Kita bahagi 3. Jadi, kita tulis balik. 2X tambah 3Y sama dengan 12. 3Y ni kita bahagi 3. Okey, nampak Kalau di sini kita bagi 3, yang lain pun kita mesti bahagi 3 juga Jangan 2X pun bagi 3. Di sebelah kanan pun kita bahagi dengan 3. Jadi apakah jadi? Macam biasalah, potong. Potong-potong lah. Kita potong-potong. Potong. Jadi 2/3 boleh potong tak? Tak boleh. Kita apa? 3Y per 3 boleh potong. Potong. Tinggal 1 lah. 3 darab 1. 3 darab 1, 3. 12 bagi 3 dapat 4. Nampak? Jadi dapatlah persamaan yang tinggal adalah 2/3X tambah 1Y per 1. Jadi Y lah tak payah tulis 1. Sama dengan 4. Okey. Adakah ini jawapan akhir kita? Kalau kita tengok, betul lah. Sudah ada Y. Sudah ada Y. Jadi, biasanya kita tukar ke dalam bentuk yang seperti inilah Y sama dengan MX tambah C, supaya kamu tidak keliru, supaya senang untuk kamu nak bandingkan. Okey, mana nilai M? Ini negatif 2/3. Mana nilai C? 4. Jadi, tapi kalau kamu tak tukar pun sebenarnya dia sudah bentuk yang samalah. Cuma kamu keliru mana nilai M, mana nilai C. Biasanya M tu di sebelah kanan lah. Dan ini paling penting. Ni bila kamu tukarkan ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C, kamu akan dapati nilai M itu adalah negatif. Nilai M itu adalah negatif sebab kita pindah ke sebelah. Betul kan? Faham yang ini? Ni nilai ini. Kita pindah ke sebelah. Kita pindah ke sebelah. Padam. Tak boleh padam. Okey. Kita pindah ke sebelah. Positif kan? Pindah ke sebelah dia akan jadi negatif lah. Dia akan jadi negatif. Jadi negatif 2/3X tambah 4. Baik, okey. Boleh? Masih lagi pening-pening dengan berfikir. Kita tengok lagi. Ada lagi satu soalan. Soalan B pun samalah. Okey, soalan B. Kita nak tukar kepada bentuk X per A tambah Y per B sama dengan 1. Macam biasalah. Okey, macam biasa. 15 ni nak jadikan dia 1. Macam mana kita buat? Bagi 15 lah. Kalau kita bahagi dengan nombor lain, dia tak akan selesai kan? Sebab
objektif kita nak jadikan sama dengan 1. Bahagi 15. Okey, bahagi 15. Okey, bahagi 15. Okey. Macam biasalah. Okey. 3/15. Sebenarnya 3/15 ni senanglah, boleh tekan kalkulator juga, tak ada masalah kan. Tekan 3/15. Kamu tekan je kalkulator, dia akan dapat 1/5. Maksudnya apa? 3 darab dengan 1, 3 darab dengan 5. Kita potong-potong. Ini boleh tekan kalkulator. Kalau siapa yang faham konsep pecahan tu, pandai tekan pecahan dalam kalkulator kan, tekan saja. Baik, okey. Lepas tu kita ada 5/15, 5 darab dengan 1, 5 darab dengan 3. Okey. Ini potong 1. Selesai. Jadi apa kita akan dapat? 1/5, maksudnya x/5 lah. 1 tak boleh tuliskan. Jadi y/3 sama dengan 1. Adakah ini jawapan akhir kita? Iyalah. Ini adalah jawapan akhir kita. Baik, okey. Kita pergi seterusnya. 3x tolak 5y sama dengan 15. Sama dengan 15. Jadi, apa perlu kita buat? Kita nak tukar ke dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Y sama dengan mx tambah c. Okey. Kemudian, ini 5y, kita nak tukar dia jadi y saja. Kita kena hapuskan 5 dengan cara kita bahagi dengan 5. Baik, okey. Tulis semula. Okey, bahagi dengan 5. Yang lain pun mesti dibahagi dengan 5. 15 pun mesti dibahagi dengan 5. Habislah. Itu saja sebenarnya. Yang ini kaedah biasa kita gunalah. 3/5 boleh potong? Tak boleh. 5/5 boleh potong? Memang boleh lah. Inilah tujuan kita. Kita nak jadikan dia y. Kita hapuskan. Dan 15/5 dapat 3. Dapat 3. Okay, jadi apa yang tinggal? 3/5x. 3/5x sebab tak boleh potong kan. Tolak. Ini hapus-hapus, tinggal y sama dengan 3. Okay, adakah ini jawapan akhir kita? Tidaklah. Kita tukar dulu dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Okay, kita pindahkan. Jadi yang ini kita bawa ke sebelah. Okay. Yang ini kita tengok betul-betul lah. Ini sebenarnya sudah biasa juga. Bawa ke sebelah. Apa akan jadi? Apa yang tinggal di bahagian sini? Yang tinggal adalah negatif y. Negatif y sama dengan, okey, kita masukkan yang ini dulu lah. Jadi negatif 3/5x. Di sini sudah ada positif di 3. Nampak? Okey. Jadi, betul kan? Okey. Adakah ini jawapan kita? Tidak. Kenapa tidak? Sebab y kita bukan y. Ada negatif. Negatif maksudnya ada negatif 1. Masih lagi ada nombor. Kita kena hapuskan. Okey, tengok macam mana saya buat. Ini pun saya selalu tunjuk di kelas kan. Macam mana kaedah yang paling senang lah. Yang saya sudah ajar dalam kelas. Macam mana kita nak hapuskan negatif ni. Buat kurungan. Darab dengan negatif lah. Kan? Okey. Negatif jumpa negatif. Hapus. Negatif jumpa negatif. Hapus. Kan? Negatif jumpa positif akan jadi negatif. Jadi apa persamaan baru kita? Adalah bukan barulah. Bentuk yang kita mahu. Jadi y hapuskan sama dengan ini sudah hapus 3/5x tambah jadi tolak di 3. Jadi inilah kaedah dia. Jadi bila kamu tukarkan, bila kamu dapatkan nilai kecurunan daripada persamaan ni, kamu dapat kecurunan dia adalah negatif 3/5 dan pintasan y dia adalah negatif 3. Sebab itu kita kena tukar dulu. Kalau kamu terus ambil dalam persamaan ni, kamu akan dapat jawapan yang salah lah. Sebab kalau di sini kita tengok kecurunan dia adalah 3
Kan pintasan Y dia kamu boleh ambil 15. Salah kita kena tukar dulu ke dalam bentuk persamaan dia lah. Okey, baik. Jelas? Dia senyum sikit tu. Jelas lah kan? Okey, baik. Okey. Pergi ke uji minda 9.1b. Buat soalan nombor 1A, B, C dan D saja. Okey, saya harap jelaslah. Boleh cuba buat dulu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.